السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung Muniyatul Musalli. Sambung Muniyatul Musalli. Muka surat 140. Nah, 140. Surat 140. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kata setengah ahli at-tawarikh, kata setengah ahli sejarah. Kat situ kita berhenti, betul. Dan kata setengah ahli at-tawarikh, kata setengah ahli sejarah, bahawa Malik daripada Muluk, bahawa Malik raja, seorang raja daripada Muluk, daripada raja-raja, seorang daripada raja-raja, seorang daripada ramai raja-raja, berkata seorang raja daripada raja-raja yang lain, ataupun berkata ahli sejarah bahawasanya raja berkata raja pada mamlakahnya, pada jajahannya. Apa yang dia kata? Yakni bahawasanya satu raja daripada raja-raja, Malik daripada Muluk, satu raja daripada raja-raja. Cerita ni, kisah ni. Keluar ia berjalan di dalam mamlakahnya. Dia berjalan dalam tanah jajahannya. Dia keluar berjalan. Sebab raja ni jarang berjalan. Dia jalan dalam tempat jajahannya. Hal keadaannya menyembunyikan dirinya. Dia menyamar. Menyamar jadi orang biasa lah ni. Itu maksud dia. Hal keadaannya menyembunyikan dirinya. Maksudnya dia menyamar jadi macam orang biasa. Biasa raja, ada juga raja-raja yang buat gitu, raja-raja dulu. Maka turun ia atas seorang lelaki. Sehinggalah turun ia atas seorang lelaki. Maksudnya jumpa seorang lelaki. Dia berjalan, pergi rumah, pergi kedai sebagainya. Kemudian jumpa seorang lelaki. Dan ada baginya satu lembu perahan. Lelaki ini ada lembu. Ada lembu, maknanya dia jual. Mungkin dia peras susu dan dia jual lah perahan tadi tu. Jadi jumpa seorang lelaki ini dia ada lembu. Dia dan lelaki ni perahlah lembu tu. Perahlah susu lembu tu. Sekali, maksudnya untuk dijual, untuk diminum. Sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Allah. Kalau buat perbandingan, satu lembu perah katalah dapat banyak ni. Katalah dapat berapa liter-liter, tak kerti berapa liter dapat berapa liter. Tapi lembu ni special.
walaupun seekor perah, dia kali 30. Berapa biasa kalau perah lembu seekor, berapa liter biasa? Kalau sekali perah lah, kan sekali perah kan, tarik. Berapa liter? Biasa tak? Bukan? Berapa liter? Logik seliter banyak? 2 liter? Lebih kot. Lembu susu lah. 3 liter. 5 liter. Okay. 5 liter. Tapi lembu kawan ni, kali 30? 150 liter. Kali 30. 90 liter. Kan? 30 kali 5. 150 liter lah. Macam tak logik ke. Sekali perah 150 liter. Kalau kata biasa perah 5 liter lah kalau kata gitu. Tak sempat pula nak Google. Benda ni boleh tanya Syekh Google ni. Tanya Syekh Google tahu. Kita boleh kali lah. Sebab dia kata kat sini, sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Mana kalau 5 liter, 150 liter. Uish, 150 liter banyak mana? Sekor. Cukup ke perut kantong mana tu? Tak tahulah. Begitulah. Banyak liter. Maka takjub raja tu. Raja yang menyamar tadi takjub. Pelik Wah, bukan takjub, bukan pelik. Macam wah, hebat bagus ni lembu ni. Tapi dia menyamar lagi ni. Maka takjub raja itu bagi yang demikian itu. Dan mengkhabar-khabar pada dirinya dengan mengambilkan dia. Dia ni tak tahu aku raja. Sebab tu dia tunjukkan aku perahan ni. Dia bagi tahu perahan dia dapat banyak-banyak ni. Jadi dalam hati raja je. Dia tak sebut kat mulut, dalam hati je. Ini kalau aku rampas, aku ambil ni, dia boleh buat apa aku raja. Ada niat aja. Belum cakap lagi, baru cuma niat. Lepas dia balik tu lah. Lepas dia bagus, banyak tu kalau seekor lembu. Banyak tu. Nampak lembu dia ada berpuluh-puluh ekor. Kalau berpuluh-puluh ekor, beribu-ribu liter. Ush. Bagus Ni dalam hati raja tu. Sambil-sambil balik ke istana, ada niat itu. Iaitu niat nak rampas lah. Istilah kita ambil nak rampas. Okay. Maka datang ia pada pagi-pagi. Esokkan hari pagi-pagi datang. Menyamar lagi. Tapi niat, lepas ni dia nak beritahu lah, aku raja, aku nak rampas. Macam tu lah. Tapi belum cakap lagi. Datang dia pagi-pagi. Maka dia tengok lagi. Apa khabar? Oh, ni yang semalam je. Oh, yang semalam. Datang kenapa? Saja je nak tengok perah. Perah lah. Kata raja tu. Maka dia pun perah. Baginya setengah daripada barang yang memerah hari yang terdahulu. Separuh. Kalau kata tadi, berapa ratus liter dapat, jadi 3-40 liter. Tapi masih lagi banyak lah. Cuma separuh. Maka berkata raja, apa hal perahannya daripada hari yang dahulu? Apa sikit pula tak sama macam semalam? Malah banyak kan? Adakah kamu peliharakan bukan tempatnya yang dahulu? Ke kau ni masih dibagi dia makan rumput tu, kau ambil rumput lain ke? Atau pergi bawa lembu ni kepada tempat ragut yang lain ke? Atau tak bagi minum dekat lembu ni ke semalam? Apa yang perubahan? Ataupun bukan lembu ni semalam, lembu lain ke? Tak kisahlah. Ada benda lain tak yang kau buat? Sebab tiba-tiba je, susu je separuh je daripada semalam. Kata je tiada. Tak ada, sama je. Cara bagi makan sama. Cara bagi air sama. Semua benda sama je. Dan tetapi, kata lelaki ni. Dan tetapi, aku ada sangka. Aku agak lah kan. Dia tak tahu tu raja. Aku agak kan. Bahawasanya raja kami mencita ia dengan zalim. Aku rasalah, raja kita ni, dia nak buat benda zalim. Dia nak buat benda zalim. Kenapa pula? Maka jadi kurang labannya. Laban tu susu lah. Maka jadi kurang susu dia. Kerana apa? Maka kerana bahawasanya raja apabila zalim atau cita-cita ia dengan dia. Sama ada raja tu raja zalim atau raja tu bercita-cita untuk zalim. Belum zalim lagi, baru cita-cita je. Ya? Hilang berkatnya. Automatik. Tanah jajahan dia, negeri dia akan hilang berkat. Dia tak tahu tu raja. Dia tak tahu tu raja. Jadi tu ya. Pemerintah ni, kita kiaskanlah raja, pemerintah. Kalau ada niat aja dia,
nak sakau, nak sapu apa-apa, ada niat aja. Allah tarik berkat dah. Allah tarik berkat. Kita dengar cerita lah, kebenarannya rasanya benar kot. Dekat Brunei, kan, masa dia melaksanakan hukum hudud dulu, dengar cerita lah, orang cerita, kita tak tahu gitu kan. Lepas dia begitu aja, terus jumpa telaga minyak. Saya nak tanya orang minyak tak datang hari ni. Kau tak boleh tanya orang minyak. Orang Petronas. Dia jumpa terus telaga, beberapa telaga yang makan masa beratus tahun nak habis kalau ikut kajiannya. Itu lah. Nah, terus ada berkat. Apabila maksudnya kat sini, raja ni dia memberi kesan kepada negeri tu. Dia ada niat baik, maka baik jadi. Kalau dia niat aja, belum buat lagi. Ini kan kalau buat zalim, lagilah jadi. Baru niat. Niat aja. Maka taubatlah raja itu dan berjanji ia pada hatinya. Kata nasib baik tak pecah lubang. Sebab aku tak mengaku lagi. Kalau tidak nampak sangat. Dia cakap macam tu, maka taubat raja tadi dekat hati je lah. Dan berjanji akan Tuhannya bahawa tiada ia mengambil akan dia. Kalau macam tu aku tak nak ambil lah. Aku tak nak berlaku zalim lah dekatnya. Maka esokkan hari, maka pergi ia pada pagi-pagi. Esok hari pula. Maka diperahnya seperti adatnya. Tengok-tengok, banyak balik. Mungkin raja dah taubat kot. Kata yang lelaki tadi. Ni antara satu kisah. Ada lagi kisah lain pula. Lebih kurang sama aja. Kita nak membuktikan keikhlasan pemerintah, dia memberi kesan kepada negeri dia. Dan setengah daripadanya, ada cerita lain, ahli sejarah juga cerita, dan setengah daripadanya pada bumi Maghrib ni kata Morocco, Maghribi ya. Pada bumi Maghrib, bahawasanya Sultan mendengar khabar bahawasanya seorang perempuan ada baginya kebun. Pemerintah dia waktu tu dia mendengar ada seorang perempuan dan perempuan ni ada kebun. Viral lah, telah viral perempuan ni ada kebun. Yang kebun itu ada padanya tebu yang sangat manis. Viral. Seorang perempuan ada kebun tu dia tanam tebu dia manis sangat. Dan airnya banyak. Bukan saja manis, air banyak. Bahawasanya tiap-tiap satu batang daripadanya dapat perahannya satu qadah. Qadah apa qadah? Mana ya Rumi? Satu qadah. Tak ada. Apa qadah? Qadah. Tak tahu. Qadah ni kedah. Kedah Darul Aman. Soalannya apa? Asal Kedah Qadah. Soalannya apa maksud Qadah? Qadah. Orang Arab pergi Kedah kan jelapang banyak padi. Kalau tengok macam mangkuk bekas. Maka dia kata kita pergi negeri bekas. Bekas. Akhir sekali terlekatlah Kedah. Asalnya Qadah. Jadi dapat perannya satu satu mangkuk yang besar, agak besar lah, besar. Qadah, bejana atau mangkuk atau tempayan boleh juga. Bekas lah, bekas yang besar. Qadah ni bekas yang besar. Kan kalau padi, kan tanam padi kan ada air dalam tu. Nampak macam bekas. Kan besar-besar. Qadah. Dapat satu qadah. Satu mangkuk. Satu bejana yang besar. Dengan satu batang je tebu. Jadi bila macam tu, mana tak viralnya? Viral lah. Maka dengar dekat pemerintah dia. Bila dengar kat pemerintah dia, maka mencita-cita Sultan atas mengambil akan dia. Ni kalau aku ambil tanah dia ni, tak ada masalah. Aku ganti tanah lain. Padahal tu orang punya. Dia nak ambil. Cita-cita baru. Tak buat lagi. Baru cita-cita. Kemudian maka datang ia akan dia. Dia pun datang. Raja tadi, Sultan tadi datang akan dia. Dan ditanya akan dia daripada yang demikian itu. Dengar cerita viral, ada sini ada tebu. Tebu pula banyak air. Air banyak dan manis. Maka katanya bahkan, iyalah. Dia tak tahu raja nak ambil. Sebab yang niat nak ambil tu dalam hati raja je. Dia tak tahu. Bahkan, ya. Cuba tengok, nak tengok banyak mana.
maka diperahnya satu batang, maka tiada sampai setengah batang yang dahulu. Hasil air tak sampai setengah batang yang dulu. Maknanya kurang pada separuh daripada satu qadah tu, separuh ataupun kurang daripada separuh. Kira tak hebat sangat lah. Memang banyak juga air, tapi tak hebat sangat lah. Maka berkata Sultan bagi perempuan tu, di mana yang dikata orang bagian-bagian? Yang orang duk cakap gitu gini, yang duk viral-viral tu, kata banyak-banyak apa? Banyak sikit daripada lain aja. Maka berkata perempuan, iaitu seperti barang yang disampaikan di kau khabarnya. Memang betul ya orang duk cakap-cakap tu betul dah, ni lah. Melainkan yang jadi macam ni aku rasa bahawa adalah Sultan senyata telah mencita atas mengambil akan dia. Ni mesti Sultan bercita-cita dah dengar kat telinga dia nak ambil ni. Bukan Sultan pun pemerintah. Maka terangkat berkat daripadanya. Hilang berkat. Maka taubat Sultan pada ketika itu. Terus taubat. Dan menjanji ia akan Tuhannya pada dirinya bahawa tiada mengambil ia akan dia daripadanya selama-lama. Dan ikhlaskan niatnya. Oh, kalau macam tu, dia niat lah, ikhlaskan hati dia, tersedar. Kemudian maka menyuruh perah pula. Oh, macam tu aja. Tak tunggu esok, perah balik. Kali ni aku tak nak ambil, memang ikhlas lah hati, sungguh-sungguh lah, bukan main-main, sungguh-sungguh. Memang terasa, tersentuh, tersentap. Kemudian maka menyuruh perah pula. Diperahnya satu batang, maka datang memenuhi qadahnya, penuh balik. Oh, itu memang nampak jelas-jelas depan mata. Yang tadi kena juga pergi balik 2 hari, 3 hari. Yang ni depan mata. Sebab dia mengaku tu Sultan. Yang tadi menyamar. Ni mengaku terus. Dan hikayat daripada Sayyidi Abu Bakr At-Tartusi daripada kitab Sirajul Muluk. Katanya, telah cetera akan daku, telah diceritakan. Orang dulu cakap cetera, orang sekarang cakap cerita. Sama je. Telah ceterakan akan daku setengah daripada syuyukh. Syuyukh apa? Syekh. Syekh ni seorang. Syuyukh jamak dia, plural dia. Maksudnya ramai syekh. Ramai syekh. Syekh ni pula apa? Syekh ni banyak makna. Syekh ni antara maknanya adalah orang yang berilmu. Panggil syekh juga. Antara syekh ni maksudnya orang yang ada macam kedudukan dalam masyarakat. Orang panggil syekh juga. Dan syekh juga orang panggil umur 40 tahun ke atas. Syekh. 40 tahun Qamariyah. Maknanya 39 lah kalau ikut IC. 39 lebih kurang lah. 38,5 kot. 38,5 kalau ikut IC. 40 tahun Qamariyah. Dah dipanggil syekh juga. Saya pernah dengar orang panggil. Dia belajar kajian belajar. Umur 30 umur dia. Rajin belajar, umur 30 baru kahwin. Datang orang, Syekh, kita dengar. Syekh apa umur 30? Orang tak panggil Syekh. Tapi kita anggap Syekh tu dari sudut ilmu dia. Dia 30, ilmu dia macam 50 lah. Mungkin kot. Sebenarnya bawah 40 orang tak panggil Syekh. Dia kena atas 40. Dan itu kalau dari sudut umur. Dari sudut ilmu pula, ilmu kena tinggi baru orang panggil Syekh. Okay? Telah cetera akan daku setengah daripada syuyukh, syekh-syekh, orang-orang yang ilmu yang hebat-hebat. Daripada orang yang dahulu-dahulu. Bahawasanya ada di Mesir pada negeri Sa'idi. Ini kena tanya orang Mesir. Ada tak negeri Sa'idi? Dekat Mesir tu, satu batang tamar berbuah ia 10 ardab. Ardab berapa? Ardab menyamai 24 gantang. Betul lah. 24 gantang. Satu ardab, 24 gantang. Yo. Dia 10 ardab, mana 240 gantang. Satu batang tamar. Satu batang tamar, satu apa dia panggil pelepah tu. Satu tandan pelepah. Satu tandan ada 10 ardab. Satu ardab 24 gantang. Mana 10 240. Uish. Satu gantang berapa kilo? Yang kita bayar zakat tu bersamaan dengan RM7 dan 2.7 kilo 2.7 lebih kan 2.7 kilo. Itu satu gantang. Betul lah. Takkan tak ingat aku, kita habis dah bayar zakat macam tu je, tak tengok kat resit tu. Resit tu ada tulis satu gantang bersamaan rasanya 2.7 kilo lah. 2.7 kilogram. 2.7 kilogram. Kalau katalah 2.7 kilogram, katakanlah
Kalau salah pun betul lah nanti. 27 kilogram. Itu satu gantang. 24 gantang. Uish. Macam nak kira? Berapa? 24 kali 2. Dah 48, 50, 60. 60 kilo. Lebih kurang. 60 kilo. Satu pelepah. Satu tandan. Satu pelepah lagi. Satu tandan. 60 kilo. Lebat tau. Lebat. Tandan yang lain. Satu pokok tu mau beratus kilo. Okey. Tamar tu kurma lah. Dan tiada pada demikian zaman itu, dan pada zaman tu tak ada pun satu pohon tamar berbuah setengah yang demikian itu. Tak ada pun waktu zaman tu pokok lain separuh daripada dia pun tak ada. Ini kan pula banyak macam dia, separuh macam dia pun tak ada. Maknanya lebat. Lebat sungguh. Mungkin sekarang ada kot kalau dia buah baja gitu gini. Tapi zaman tu tak ada. Maka dirampaskan dia Sultan. Yang ini terus rampas terus. Tadi Sultan bercita-cita tapi menyamar. Kemudian Sultan tak menyamar lah, memang direct aja. Yang ketiga, cerita ketiga ni rampas terus. Yang tadi baru bercita-cita, ni rampas terus. Maka dirampas dia Sultan rampas. Maka tiada berbuah satu biji pada demikian tahun tu. Tak berbuah dah lepas pada tu. Dia nak cerita satu benda je. Niat raja, niat sultan, niat pemerintah mempengaruhi negerinya. Itu je cerita panjang-panjang pun. Dan demikian lagi. Ada lagi. Ingatkan dah habis dah cerita. Dan demikian lagi. Aku lihat pada Iskandariah. Iskandariah Turki kan? Iskandariah. Pada satu teluk di laut. Teluk di laut. Dia teluk macam teluk dia satu lagi tanjung tak? Tanjung dia naik ke atas. Teluk dia ke bawah kan? Apa beza teluk dengan tanjung? Teluk dia kelok ke bawah. Macam ni kan? Ni laut, tiba-tiba ni darat, ni laut, tiba-tiba ada gini ah. Itu dia panggil teluk. Kalau kau atas dia panggil apa? Kau atas panggil teluk, kau bawah dia panggil tanjung. Ke bertukar dah. Macam mana? Teluk kat bawah katanya. Ni itu kena cek balik. Ini tanah, bumi, tanah, ini laut, air. Lepas tu tiba-tiba dia ada gini ke bawah ni, macam ni. Itu dia panggil, tu teluk. Tu teluk. Kalau macam ni tanah, tiba-tiba dia jadi gini. Itu tanjung. Itu tanjung, takut bertukar. Sebab dia panggil tanjung tu maknanya elok-elok je tanah gitu, tiba-tiba ada lebih sikit. Macam ketumbuhan ada lebih sikit kalau tengok ke atas. Itu dia panggil tanjung. Tapi kalau elok-elok tiba-tiba dia ada gitu. Dia ada gitu, itu dia panggil teluk cempedak tu. Teluk cempedak tu kan. Iyalah tu. Okey. Okay. Ada satu teluk, betul tak? Ada satu teluk di laut. Maknanya iyalah, kenalah. Takkan tanjung kot. Kalau teluk baru ikan boleh masuk. Sebab nak cerita pasal ikan ni. Kalau tanjung, macam mana nak pergi ambil dekat sana? Kalau teluk elok lah. Sebab dia ada macam gitu. Macam gitu. Jadi si ikan masuk kat situ. Okey. Betul. Betul dah tu. Okay. Ada satu teluk. Jadi bumi dia straight begini. Benih air. Tiba-tiba ada teluk lah. Kita panggil ada teluk begini. Teluk sini, ikan masuk kat situ. Ikan masuk berkumpul kat situ. Teluk di laut mengambil tiap-tiap yang berkendak ikan padanya. Siapa nak pergi situ boleh ambil ikan. Ambil ikan dekat teluk tu. Maka adalah ikan bergelegak-gelegak air sebab kebanyakan ikannya. Wush. Apa maksud dia? Nampak ikan, air tak nampak. Nak cari air kena selak ikan. Boleh. Banyaknya. Biasanya istilah panggil selak kan. Ambil air baru nampak ikan. Ni tidak. Ikan penuh. Mana air ni? Air tak ada. Tepi sikit ikan. Baru nampak air. Nak bagi tahu bergelegak-gelegak banyaknya ikan. Sebab kebanyakan ikannya bergelegak-gelegak.
Dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kain juga. Ambil pakai baju je. Oh lapar, pergi-pergi, ambil baju dia, sauk gitu balik. Mak goreng. Macam tu aja. Banyak ni ikan. Okey. Kemudian ditahan oleh walinya yang memerintah. Pemerintah waktu tu, tak kisahlah siapa-siapa, pemerintah waktu tu, dia tahan, dia letak apa? Tali kuning tu. Dilarang masuk. Dia letak lah, dia tahan. Mentang-mentang lah dia pemerintah, dia tahan. Wali memerintahkan tempat itu. Dia tahan, tak bagi masuk. Dan menegahkan ia akan manusia daripada mengambil daripada dunia. Tak boleh. Ini harta kerajaan. Ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Ini harta kerajaan. Tak boleh ambil. Oh, dia gitu pula. Masa tak banyak, dia tak buat gitu. Masa banyak tu, dia tahan pula. Maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya. Benda hidup. Dia lagi, ikan hilang daripada tempatnya. Hingga tiada hampir dia dapat seekor hingga sekarang. Kena cari kat mana. Siapa pergi Turki nanti, pergi Iskandariah nanti, cuba tanya. Kat mana peristiwa yang tu? Mungkin ada. Sampai sekarang tak ada ikan walaupun seekor. Kenapa? Kesan daripada niat. Bukan niat dah, buat dah ni. Pemerintah dia buat gitu. Hilang keberkatan. Inilah segala perkara yang memberi bekas. Inilah segala perkara cerita tadi yang memberi bekas. Maksudnya dengan perbuatan pemerintah akan memberi bekas kepada negerinya. Dan melalui oleh rahsia segala raja. Dan citanya yang bersembunyi di dalam mereka itu kepada rakyatnya. Kita nak tahu hati. Kita tak boleh tahu hati orang. Hati orang kita tak boleh tahu. Mana boleh tahu hati orang kalau dia tak cerita. Tapi hati pemerintah kita boleh tahu. Macam mana nak tahu? Tengok apa jadi kat kita. Itulah hati dia. Tu kan? Tu maksud dia. Dan melalui oleh rahsia segala raja, rahsia pemerintah-pemerintah ni, dan cita-cita pemerintah ni, yang bersembunyi dalam mereka itu kepada rakyatnya. Dapat tahu daripada kita tengok apa yang terjadi dekat negeri. Jika baik hati pemerintah, baik cita-cita pemerintah, jadi baik mamlakahnya, jadi baiklah pemerintahannya, negaranya lah, negara daerahnya, jajahannya. Mamlakah ni jajahan, baiklah jajahannya. Dan jika jahat, niat dia jahat, ataupun dia dah buat jahat, maka jahatlah pada segala jajahan mamlakahnya. Jahat tu maksud bukan jadi jahat, maksudnya jadi tak ada, hilang berkat. Hilang berkat. Allah. Cetera. Cerita lagi. Ini cerita je. Sambung lagi. Cetera. Ceritalah. Cetera ahli at-tarikh. Cerita ahli at-tarikh. Sama juga. Ahli sejarah. Di dalam kitab mereka itu adalah segala manusia. Apabila berpagi-pagi pada zaman Hajjaj. Hajjaj ni siapa? Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Terkenal dia ni. Terkenal dengan gubernur kejam zaman Bani Umayyah. Nama dia Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Nama dia mantap. Nama mantap. Gubernur zaman Bani Umayyah. Memang terkenal dalam sejarah Islam. Kejam. Pernah berlaku perselisihan. Dia jenis mengikut pemerintah dia membabi buta. Tak fikir pun, ikut buat aja. Pernah berlaku perselisihan mengakibatkan kepungan dan serangan berlaku terhadap Mekah dekat Kaabah tu. Akhir sekali dia ni melontarkan peluru batu waktu tu. Macam meriam kot macam tu kan, peluru batu tom kena ke Kaabah. Tak kira. Ni Hajjaj ni. Maksud ni jenis kejam, jenis tak fikir. Padahal kita jahat macam mana pun, tengok Kaabah menangis oi. Tengok Kaabah menangis lah. Jahat padahal jahat. Maknanya ada jahat-jahat ada lembut lagi. Tatu penuh badan pun duduk depan Kaabah macam nak nangis aja. Jadi ini tak Kaabah, nanti kau kena Kaabah kalau kita serang. Runtuh-runtuh lah. Ni Hajjaj ni. Nak beritahu zalim dan jahatnya. Tu Hajjaj. Dia taat kepada pemerintah pada waktu tu, zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada waktu tu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia ni dialah pemerintah pada waktu tu, dan dialah yang melantik Hajjaj ni. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia lantik. Dan
Hajjaj ni pernah membunuh sampai sahabat pun dia bunuh. Sahabat Nabi bunuh. Waktu tu ada sahabat Nabi sikit-sikit lagi tinggal lah. Dah hujung-hujung dah. Masa umur sahabat pun dah mungkin umur 60, 70, 100 dah kot. Itu sahabat tu pun mungkin kenal Nabi kecil-kecil masa tu. Waktu tu lah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj ni pernah membunuh beberapa orang sahabat dan umat Islam. Umar Abdul Aziz selepas pada tu. Umar Abdul Aziz pernah kata, ni cerita sikit lah, sekejap lagi kita cerita Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, masa pemerintahan dia pernah pecat seorang gubernur. Umar Abdul Aziz bukan zaman tu, dia beberapa zaman selepas pada tu. Berapa puluh tahun lepas pada tu. Cuma, Umar Abdul Aziz pada zaman pemerintahannya, dia pernah memecat seorang gubernur. Orang tanya kenapa pecat dia. Dia tak buat salah pun. Kenapa pecat? Kata Umar Abdul Aziz, dia ni pernah dilantik oleh Hajjaj dulu. Walaupun Hajjaj dah tak ada dah waktu tu. Hajjaj dah habis lah zaman dia. Zaman Umar Abdul Aziz, zaman yang adil. Tapi gubernur ni bila dilantik Umar Abdul Aziz sebagai khalifah pada waktu tu, dia cari, dia tengok balik gubernur yang telah dilantik sebelum tu. Dan dia pecat seorang gubernur yang mana gubernur tu dilantik oleh Hajjaj. Dia lantik oleh Hajjaj. Walaupun dia tak ada buat salah. Kerana kata dia, bersama Al-Hajjaj sehari sudah cukup untuk menjadikan engkau jahat. Macam tu. Cukup dah. Walaupun kau tak buat salah sekarang. Cukup. Dia pun berhentikan gubernur tu. Okey. Jadi, itu sikit cerita Hajjaj. Cerita ahli sejarah dalam kitab mereka adalah segala manusia bila berpagi-pagi pada zaman Hajjaj jadi pemerintah pada waktu tu. Pagi-pagi orang manusia, orang rakyat bercakap pasal apa pagi-pagi? Pergi sarapan, pergi minum, celek-celek mata. Dia cerita pasal apa? Bertanya mereka itu, siapa-siapa kena bunuh semalam? Siapa kena bunuh semalam? Semalam siapa kena bunuh? Dan siapa orang kena sula? Siapa kena sula? Dan siapa orang kena pukul? Siapa kena pukul dan seumpamanya? Kenapa? Sebab zaman Hajjaj, pemerintah yang zalim, perbualan rakyat berkaitan dengan itulah, iaitu siapa yang kena tangkap, siapa kena hukum, siapa yang kena hukum, siapa kena tangkap. Duk cerita pasal tu je lah. Siapa kena saman. Zaman saman aje lah. Pas saman. Siapa kena saman hari ni? Tengok pemerintah dia. Jadi kalau pemerintah dia zalim dan kerja nak menghukum, maka rakyat akan bercerita tentang tu je. Memang patut pun dia kena hukum. Cerita pula, tak patut dia kena hukum. Memang itu. Ada cerita pasal tu je rakyat pagi-pagi. Sebab apa? Pemerintah dia pun macam tu perangannya. Okay. Dan pada zaman Walid ni Abdul Malik bin Walid ni Abdul Malik bin Marwan tadi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan tadi. Walid ni anak dia. Sebab waktu tu pemerintahan dia ikut keturunan. Dia ikut keturunan. Dia bukan demokrasi, dia ikut keturunan. Anak dia jadi anak-anak pada waktu tu. Jadi Al-Walid ni anak Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang kata Abdul Malik bin Marwan yang melantik Hajjaj tu. Kemudian maknanya zaman Walid ni maknanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan meninggalnya dia ganti anaknya nama Walid. Anak nama Walid. Anak nama Walid. Walid ni pula dia suka kepada kebun dan rumah. Maka pada segala manusia pada zamannya bertanya-tanya. Maksudnya tak ada benda lain perbualan masyarakat. Masyarakat dia tak minat benda lain. Minat apa? Bertanya-tanya mereka itu pada pagi daripada kerja rumah, siapa yang berbuat kebun, siapa yang memilih sungai, siapa yang bertanam kayu. Dia cerita pasal tu lah. Siapa yang buat rumah? Siapa yang ada kebun baru? Engkau punya kebun. Dia cerita pasal tu aja. Sebab apa? Sebab pemerintah dia suka benda tu. Jadi maka rakyat pun akan terpengaruh lah dengan pemerintah. Pemerintah suka kebun, buat cantik-cantik. Maka bila buat cantik-cantik, rumah cantik-cantik, rakyatnya semua cerita pasal rumah aja. Hari ni kau nak buat apa pula kat rumah kau? Tukar langsir Sebab apa? Pemerintah dia suka gitu. Buat kebun, pemerintah dia suka buat kebun, maka rakyat dia semua ikut sekali. Maknanya Walid ni kalau Khalifah Bani Umayyah, kalau Abdul Malik bin Marwan nombor 5, Al-Walid ni jadi yang ke-6, Khalifah yang ke-6. Bani Umayyah yang ke-6. Jadi
Al-Walid dia minat rumah dan kebun. Maka semua manusia dia cerita siapa bertanam kayu, siapa berkebun. Kalau bahasa sekarang ni dia suka tentang kesenian. Kalau sekarang ni kita lebih ke situ, suka kesenian. Semakin rancak pembinaan, rancak bangunan-bangunan dibina, rumah-rumah, mencantikkan taman-taman, kebun-kebun, kebun bunga banyaklah waktu tu kat teman. Jom pergi mana bandar apa? Kebun bunga. Waktu tu. Sebab apa? Pemerintah dia minat benda tu. Pergi kebun-kebun, mencantikkan taman-taman, mencantikkan sungai-sungai. Gimana? Hari ni kita pergi sungai, kita bercuti tepi sungai. Cerita tentang itu aja. Rakyatnya hanya berminat bercakap tentang pembangunan. Maksud kebun dan rumah tu maksudnya pembangunan lah kalau bahasa sekarang. Kesenian dan pembangunan. Itu aja. Kalau ikut kalau dia buat belanjawan tu, untuk peperangan ni, untuk askar-askar ni sikit aja. Yang banyak pembangunan banyak. Banyak ke situ. Okay. Dan pada waktu Al-Walid, Khalifah Al-Walid ni, dia masih lagi membiarkan Hajjaj jadi gubernur kat Iraq dan berkuasa kat sana. Dia masih lagi biarkan. Dia tak pecat lah. Yang pecat Umar Abdul Aziz. Belum sampai lagi zaman Umar Abdul Aziz. Tapi Umar Abdul Aziz sekarang ni dah ada lah. Cuma jadi orang bawah-bawah. Hajjaj dikekalkan oleh Al-Walid. Sebab dia kata ayah aku yang lantik, biarlah. Dia tak peduli sangat. Tak peduli. Okay. Maka Hajjaj berkuasa. Tapi taklah sebesar masa ayah dia ada dulu. Tak sebesar tu. Dan adalah pada zaman Sulaiman anak Abdul Malik. Sulaiman ni pula Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman. Maknanya adik pada Walid lah. Kan? Sulaiman bin Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Jadi adik kepada Al-Walid. Adik kepada khalifah sebelum tu. Khalifah sebelum tu meninggal lah, mati dah. Sulaiman ni pula ia sukakan makan makanan, berkahwin, tu yang dia suka. Tak silap, ada buat cerita dalam TV. Saya pernah tengok 1-2 kali, tapi nak termuntah tengok. Cerita Turki. Cerita bahasa Turki. Sulaiman tu lah. Ada raja dia Sulaiman, lepas tu banyak gundik. Tengok apa nama tajuk cerita tu lah. Apa benda? Century tu. Century. Memang ada dibuat. Apa lah, lupa lah. Macam tu lah. Century tu lah. Tapi cuma dia melebih-lebih pula buat cerita tu. Tapi memang betul pun Sulaiman anak Abu Malik ni, memang dia gemar kepada makan-makan, kahwin, perempuan, menjamu nafsu lah. Hiburan. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik ni, dia menggantikan tampuk pemerintahan Al-Walid. Al-Walid suka kebun, suka pembangunan. Dia tak apa-apa suka pembangunan sangat. Jadi dia buat apa? Dia sukakan hiburan, minum-minum, makan-makan, berkahwin, perempuan, mengambil hamba sahaya. Jadi rakyatnya hanya fikir hiburan aja lah. Sebab dia hidangkan hiburan yang melampau. Rakyatnya cerita, siapa pula kahwin lagi ni? Hari ni nak pergi kenduri kahwin siapa ni? Oh tu pula kahwin, lepas kahwin. Dan tu lah. Siapa pula cerai? Lepas kahwin cerai. Gitu lah. Begitu. Dan betul minum pula. Hari ni kita nak viral kat mana hari ni? Ni makan sedap kat mana? Oh kat sana. Dia punya coklat dia. Apa? Dinosaur. Coklat dinosaur keluar. Viral gitu. Oh ini buih. Apa nama? Air. Teh buih yang tinggi. Lepas tu teh terbalik. Baru ni tengok kopi apa? Kopi ke teh terbalik. Apa terbalik? Piring macam ni. Kat Kuantan ni. Kau orang Kuantan pun tak tahu. Tak tahu kan? Sini tak peduli benda-benda tu. Sini kerja duduk surau masjid lah sini. Malam tahajud. Sini tak main. Kita ni je lah lara sikit sekali pergi Kuantan. Dia piring lagi ni. Straight piring biasa. Dia mencawan tinggi lagi lah. Ni cawan kejap dia tinggi lagi. Air dia buat dalam ni. Tutup macam ni. Air dalam tu. Tak tumpah. Pakai straw. Apakah benda minum macam ni? Ada di kat Kuantan ni. Boleh tengok. Boleh tengok kat mana-mana lah. Cuba Google ke apa. Kuantan ni. Terbalik. Serut. Kalau angkat bro jatuh lah air tu. Sebab air dia macam bertakung dalam ni. Macam memang bertakung pun. Tapi macam ni dia tak keluar sangat. Dia keluar sikit-sikit kat piring. Cara minum dia sedut dah. Dia keluar sikit.
Apa benda? Tapi penuh kedai. Viral. Orang luar tahu. Orang Kuantan tak main. Orang Kuantan semua dia lara-lara tu dia tak, tak ada. tak ada kedai kat Kuantan ni. Ya Allah. Tak tahulah nama apa kedai. Taman? Lebih kurang. Macam tu pula. Jilat-jilat je jilat. Ni orang tak jilat dia pakai straw. Aduh lah. Tapi saya pergilah juga. nak try. Ada siapa pergi tak? Ada siapa pergi? Tak ada? Memang seorang tak pergi? Memang orang tak tahu sini. Saya tak ingat nama kedai tu apa. Kat mana? Kat taman mana? Tak ingat nama lagi. Nama apa atas kedai tu? Macam tu lah. Kalau buat kahwin zaman tu, zaman Sulaiman bin Abdul Malik ni, zaman kalau buat kahwin, buat grand-grand, buat besar-besar, tukar 10 baju. Tu. Sebab apa jadi gitu? Sebab pemerintah dia gitu. Minat gitu. Maka bila pemerintah ada minat tentang hiburan, maka banyaklah hiburan, joget-joget. Sebab tu dalam apa? Ada orang bantu. Magnificent Century. Tu tajuk cerita tu. Ada orang tengok juga. Cerita tu, dalam cerita tu, tapi dia melebih-lebih. Dia gundik berapa ramai ada, melebih. Tapi memanglah waktu tu memang suka kehiburan. Cuma dia cerita kan, dia lebih-lebih. Dengan tak tutup aurat dengan apa. Kita tak tahu hal keadaan. Tapi memang betul, waktu tu memang minat pada hiburan. Gundik-gundik yang ramai. Dan akhir sekali, hanya menjamu nafsu saja. Menjamu nafsu. Jadi rakyat pun jadi menjamu nafsu juga. Macam mana pemerintah. Fashion, tempat percutian. Okey, sambung lagi. Dan adalah segala manusia berkhabar-khabar pada makanan yang indah-indah. Manusia tak ada cerita benda lain ya? Lebih kurang macam sekarang kot. Kan? Kau tengok yang viral tu. Mari kita pergi. Tak jauh ni. Baru ni ada orang ajak. Taklah baru sangat. 30 beberapa bulan yang lepas lah. Dia kata, jom mak kat sini. Okey, pergi. Kita pergi lah. Kita ingat tak jauh, dekat. Dekat. Tahu lagi makan kan? Sarapan kat mana? Kemaman. Rasa nak. Kata-kata apa tak sampai-sampai lagi. Lama ni. Tengok jam dekat sejam dah. Sejam 15 minit lebih kurang gitu sampai. Sarapan kat Kemaman. Sebab viral. Pergi makan, sedap lah. Tapi tak adalah sampai viral. Tak perlulah sampai nak kena pergi sejam lebih. Lepas tu pula tunggu nak sampai 40 minit. Kemudian makan. Lah kali jadi tahi juga. Kemudian balik lagi sejam lebih. Kita tak tahu, terkena pukul 11 baru sampai rumah. Lepas subuh tu, Ustaz jom. Kita pergi tempat viral. Dekat. Gitu, makan, duduk Pahang makan Terengganu. Aduh, Indah Mahkota punya orang. Sebut pula nama kota. Tak apa, Indah Mahkota ada 3-4 tempat saya ngajar situ. Ada mana-mana satu lah. Jadi aduh hai. Sebab apa macam tu? Sebab memang musim dah. Mungkin tak tahulah, mungkin pemerintah dia suka benda-benda macam tu lah kot. Dia lebihkan benda-benda macam tu, maka jadi kita duduk sibuk dengan fashion, sibuk dengan makanan-makanan, sibuk dengan tempat-tempat percutian. Nak kenapa apa? Tak salah pun. Ni bukan cerita salah. Ini cerita, ingat ni bukan cerita salah Ni cerita apa perangai, kita kata istilah perangai minat perangai pemerintah, rakyat dia akan follow kat situ point dia. Bukan kata kalau macam tu tak boleh ke kita nak pergi makan jauh-jauh sikit, tak boleh ke nak bercuti. Bukan cerita asal boleh tak boleh. Cerita nak pasal macam mana pemerintah begitulah rakyatnya. Tu nak cerita. Pada masa ni lah dilantik Umar Abdul Aziz sebagai Menteri Kanan. Masa waktu ni, waktu Sulaiman bin Abdul Malik, masih dia lantik. Tapi bukan orang tinggi lah, orang bawah lah. Sebagai menteri lah, Menteri Kanan. Masa ni Umar Abdul Aziz dah dilantik dah. Dah nampak dah Umar Abdul Aziz punya aura tu dah nampak dah waktu tu. Tapi tak boleh tinggi lagi. Sebab yang paling tinggi adalah Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah. Makanan yang indah-indah, yang baik-baik dan memahalkan isi kahwin. Samalah lebih kurang sekarang. Berapa mas kahwin? Mungkinlah mas kahwin kat sini tak mahal. Tapi ada tempat mahal. Mas kahwin 5,000, 10,000. Mas kahwin. Sekarang Melayu ni dia tak kepada mas kahwin. Dia lebih kepada isi
isi kahwin dia panggil. Ataupun apa belanja nak buat kenduri tu. Belanja apa dia panggil? Wang hantaran. Kat sini lebih pada wang hantaran. Lebih kurang sama. Berapa wang hantaran? 10,000. Patut pun diploma. Kalau degree 20. PhD 35. Sepatut PhD 50,000. Dia gitu lah. Dia berbangga-bangga dengan apa tadi? Bukan mas kahwin, apa tadi? Wang hantaran. Bangga-bangga dengan wang hantaran. Berbangga-bangga dengan ramai mana dijemput pada waktu itu. Saya ulang balik. Bukan salah, tak salah. Cuma nak beritahu itulah perangai ataupun sikap ataupun yang dalam hati pemerintah, maka jadi rakyat dia begitu. Ya. Memahalkan isi kahwin dan di harga sahaya. Kalau harga sahaya jual mahal-mahal. Mahal-mahal. Tak ada diskaun, mahal-mahal jual. Dan meramaikan tempat kedudukan mereka itu dengan berkhabar-khabar akan ini begitu. Kalau jumpa-jumpa cerita pasal tu lah. Dia cerita je pasal nak kahwin berapa dia punya isi kahwin, berapa dia punya mahar, berapa dia punya belanja, cerita pasal makanan makan apa, berapa mata. Dia sibuk mata, datang nak meraihkan pengantin, tak payahlah kira mata, berapa mata? 2 mata. Aduh, tak urak 2 mata. Paling pun 3 mata. Kena satu yang ada kuah, lepas tu yang kering-kering, lepas tu satu lagi sayur-sayur ke, mesti kena 3. Tak jadi. Duk sibuk benda tu. Orang dulu kena kahwin buat gulai dengan roti cicah. Panggil jom mari makan, mari roti dengan cicah. Saya sempat lah tahun 80 apa, 88 89. Jom pergi kenduri kahwin. Kita bayang masa tu di kampung lah. Kita bayang macam di Lembah Kelang. Pergi di kampung, tengok-tengok, roti bukan gardenia, roti Bengali tu. Roti Bengali tu cicah. Sedap juga. Sedap juga. Tapi tu je kahwin dia. Itu je. Tapi tengok sekarang. Satu kepala RM13. Kira murah satu kepala. Murah RM13. Kalau 15, kalau 20 satu kepala. Wah, ini mesti datang. Kalau RM20 satu kepala. Itu yang kenapa jadi gitu rakyat ni? Sebab pemerintah duk cerita pasal makan. Duk cerita tentang hiburan. Letak pula dalam apa? Dalam TV. Hiburan yang melampau. Ingatkan channel dah habis. Baru ni saya petek. Tambah lagi satu channel. Entah apa nama channel tu. Premium. Ini tak ada channel ni. Tambah pula. Banyaknya tambah. Dah lah ada channel gelap. Dah ada channel cerita tak berhenti-henti. Dah ada cerita Melayu tak habis-habis. Ada Indonesia, ada. Allah, hai. Bola. Lepas bola. Sampai mutah tengok bola. Lepas tu ada Allah macam-macam. Tambah lagi channel. Tambah lagi. Itu perlu lesen nak tambah channel tu. Siapa bagi? Jangan bagi. Sebab apa? Dia suka benda tu. Maka rakyat. Berapa sebulan? 120. 120 sikit channel. Ini aku punya. 280. 500 channel. Macam boleh tengok semua. Sebab apa jadi gitu? Ambil yang basic oleh. Yang basic. Kadang-kadang ada rumah-rumah yang dia punya siaran dia tak boleh tarik sangat. Beli payahlah yang bulanan ni Astro ke apa. Tapi ambil basic aja. Basic tarak basic. Apa barang basic. 500 channel lah. Maksimum 280. Cakap je nak tengok apa benda semua boleh. Itulah sekarang. Kenapa jadi gitu? Dah banyak channel. Ingat tak kita dulu? Saya sempat dulu. Hitam putih tu tak apa sempat. Saya sempat tengok TV3 dah colour dah. Ada tu je. 1, 2, 3. Pukul 12. Tengok. Alamak. Apa salah tak ada cerita lagi. Tengok. Tidur je. Tu habis lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah pusing itu je. Jadi taklah berapa sangat rakyat waktu tu nak kepada hiburan sangat. Tak adalah sangat. Sebab 1, 2, 3. 1, 2. Kalau kena tipu pun dengan 3 ni je lah. Sekarang tak boleh dah. Sekarang banyak kebaikan dia tak boleh tipu dah. Tu je lah. 3 tak boleh. Ada berpuluh, beratus. Tengok tu je lah. Tunggu. Mana ni? Ada apa? Ingat lagi tak? Dalam surat khabar ada cara bukan tu cara apa dia panggil? Intisari rancangan. Tengok tu. Ini tak ada cerita. Tak tengok ini ada Piramli. Itu je main. Piramli, MacGyver. Tu je kita tengok. Cukup dah. Malah merindu-rindu zaman tu. Berbanding dengan zaman sekarang.
Cukup dah. Cukup. Tapi sekarang tengok. 24 jam. Hiburan di tangan. Hiburan di tangan. Anytime. Bila-bila. Bila boleh bila. Dulu tak. Kena merancang bila nak berhibur. Berhibur maksud tengok TV gitulah. Ada dulu masa TV tengah mahal dulu. TV yang boleh buka ni. Pakai kayu tu. Saya sempat yang tu. Tutup buka. Akhir sekali boleh buat aquarium. Tutup buka tu. Kayu. Tengok tepi rumah orang. Tepi dia tengok. Dia buka pintu tengok je. Tak ada. Ataupun berkumpul ramai-ramai satu rumah yang ada TV. Saya sempat lagi zaman awal-awal dulu lah. Kecil-kecil tu. Sempat zaman tu. Jadi itulah hiburan. Cukup hibur lah. Kadang-kadang ada wayang pacak. Kadang-kadang. Tak selalu ada wayang pacak. Tengok wayang pacak. Allah hibur dah. Hibur dah. Tapi sekarang. Sekarang. Dulu radio cuba tengok. Oh radio tu dapat dengar. Antara hiburan. Sekarang. Tak memadai. Tak memadai. Tak memadai dah sekarang. Sebab apa? Sebab tu lah. Dilebihkan. Belanjawan. Lebih kat mana? Dekat kementerian. Menteri mana yang paling dapat banyak belanjawan? Hiburan ke apa? Dia panggil kementerian. Apa istilah dia panggil? Lupa. Penerangan. Penerangan. Berlebih kat situ. Lebih kat sini. Lebih. Kita tengok kita boleh nampak. Kita boleh nampak boleh. Oh lebih di sini. Betul tak payah sangat hiburan ni. Pandai-pandai lah cari hiburan sendiri. Tak-tak ada internet sekarang ni. Aduh sekarang. Itu menandakan. Itu kita boleh tahu lah kenapa kita jadi gitu. Sebab pemerintah gitu. Dan tak kala zaman Umar ibn Abdul Aziz. Lepas pada meninggalnya Sulaiman bin Abdul Malik. Maka dia yang melantik. Dia buat surat. Aku melantik Umar Abdul Aziz sebagai ganti aku. Padahal pada waktu tu tak pernah orang buat gitu. Biasanya ikut itulah apa monarki dia panggil. Monarki kan. Ikut keturunan. Tiba-tiba bukan adik Sulaiman ni. Bukan adik dia ke, bukan anak dia ke, bukan ikut keturunan. Tiba-tiba melompat dekat Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni siapa? Sebenarnya keturunan Umayyah juga. Umar Abdul Aziz ni ayah dia Abdul Aziz kan. Umar Abdul Aziz. Ayah dia lah Abdul Aziz. Abdul Aziz ni adik-beradik dengan Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan tu. Maknanya dia sepupu lah dengan Sulaiman ni. Sepupu lah. Tapi masih lagi lompat lah. Tak ikut jaluran tu. Kerana itu mendapat tentangan lah pada masa mula. Kita tak biasa macam ni. Biasa kita ikut keturunan kan. Monarki. Kenapa tiba-tiba pergi melompat kat orang lain pula? Itu yang Umar Abdul Aziz kata. Aku dilantik tanpa meminta persetujuan aku. Aku dilantik menjadi khalifah tanpa aku minta. Dan dia tak minta pun. Setuju ke tak setuju. Dan aku bukan orang terbaik di kalangan kalian. Maka aku serahkan jawatan ini kepada kalian. Untuk kalian tentukan siapa yang nak memerintah kalian. Betul kata. Kalau macam ni, engkau memang layak lah. Dia lantik balik. Engkau memang layak. Engkau memang layak, maka engkau perintahlah kami dengan benar. Jadi ketika zaman Umar Abdul Aziz 2 tahun lebih je. Zaman 2 tahun lebih je Umar Abdul Aziz. Adalah segala manusia bertanya-tanya. Rakyat pada tu duduk bercakap pasal apa? Bertanya-tanya mereka itu, beberapa engkau hafal Quran? Sebab apa? Pemerintah dia sikit-sikit sebut Quran, sikit-sikit sebut Quran, sikit-sikit sebut Quran. Dan engkau hafaz wirid tiap-tiap malam. Semalam wirid ke tidak? Berapa si Anu hafaz kitab? Dan berapa sehari ia membaca Quran? Dan berapa puasa daripada sebulan? Dan berapa yang demikian tentang agama lah. Dia tu belajar apa? Ya anak kau yang itu dah pergi sekolah ke mana pula? Cerita pasal agama je. Dia ni masuk sekolah agama mana? Engkau sendiri baca berapa ayat semalam? Duk bercerita tentang tu je. Kau berwirid berapa? Berapa kali? Tengoklah pemerintah Umar Abdul Aziz tak pernah tinggal solat tahajud. Dia tak pernah tinggal solat tahajud. Kalau dia tak pernah tinggal solat tahajud, rakyat dia tak macam dia pun kurang sikit. Maka tak adalah hiburan-hiburan. Maka dana belanjawan tak banyak lah dekat hiburan tu. Penerangan tu kurang lah sikit. Mungkin dekat ketenteraan tinggi ke, dekat apa-apalah, pendidikan tinggi ke. Mungkin dekat pendidikan lah tinggi kan. Sebahagian besar dana pada belanjawan pada tahun ini kepada pendidikan. Memang lebih kat situ. Dan jangan lupa pertahanan pun kena ada sikit. Tapi dekat penerangan ke apa ke tak ada sangat. Contohlah, gitulah. Duk bercakap-cakap pasal tu je. Bukan duk cakap. Bukan duk cakap macam pemerintah yang sebelum.
Cerita pasal berapa orang kena tangkap. Cerita pasal buat siapa yang rumah cantik hari ni. Tak ada cerita pasal tu. Tak ada cerita hiburan. Tak ada cerita pasal hari ni kita nak tengok wayang kat mana. Hari ni TV ada rancangan apa. Jangan lupa nak balik awal ni. Ni nak balik awal. Kenapa ni? Ada rancangan sedap. Mari tengok. Tengok masing-masing kan. Rumah masing-masing. Pukul 10. Nak balik. Dia cerita pasal tu. Tapi dalam pemerintahan Umar Abdul Aziz, tak ada. Dia tak cerita pasal tu. Cerita tentang agama je lah. Cerita tentang agama je. Kerana pemerintah suka beramal dengan agama, maka rakyat setiap hari hanya berfikir tentang hafal Quran, wirid, zikir dan sebagainya. Duk wirid. Ini membuktikan budaya hidup rakyat berdasarkan pemerintahnya. Budaya hidup rakyat berdasarkan pemerintahan. Tapi kalau nak baca kunut nazilah pun tak boleh. Kalau nak takbir pun tak bagi tempat-tempat tertentu. Macam mana? Mana maunya. Oleh gini. Mana? Kita boleh tahu, kita boleh tahu apa yang ada pula, ada tempat-tempat tertentu yang tak boleh. Nak mulut aku suka hati aku lah, macam tu aku lah. Baca kunut nazilah ikut aku lah, mulut aku macam tu lah kot. Semua nak kontrol, mulut orang pun nak kontrol. Sampai tak kontrol hati orang. Maka sayugia bagi raja-raja. Maka sayugia, nak berhenti kat mana dia punya ni? Khalid. Kita berhenti kat sini. Okay. Maka sayugia bagi raja-raja. Maka sayugia sepatutnya raja-raja. Macam itulah. Maka sepatutnya raja-raja, pemerintah-pemerintah adalah ia atas jalan sahabat. Buat macam sahabat buat. Dan jalan salafus soleh 300 tahun pertama hijrah. 300 tahun pertama hijrah dia panggil salaf ataupun salafus soleh. Zaman sahabat lah. Zaman sahabat setelah kewafatan Nabi. Kewafatan Nabi, dia panggil sahabat, zaman sahabat. Ataupun zaman Nabi yang lagi bagus lah. Kan? Dan salaf yang dahulu-dahulu yang salihin, ridwanullah alaihim ajma'in, dan mengikut dengan mereka pada perbuatannya. Sepatutnya pemerintah-pemerintah ikut mereka. Perbuatan mereka dan perkataan mereka dan kelakuan perangai-perangai mereka yang baik-baik ini. Dan maka orang yang menyalahi pada demikian itu tiada mustahil, yakni tiada jauh daripada binasa. Siapa tak ikut jalan para sahabat dan para salafus soleh, maka tak jauh daripada binasa. Binasalah negaranya. Mungkin binasa, mungkin tak binasa pun elok-elok, tapi akhlak binasa. Mungkin pembangunan nampak, tapi banyak benda agama binasa. Itu maksud binasa. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan nabi yang mursal atau malaikat yang muqarrabin. Dan tidaklah pemerintah yang adil, dia akan bersama dengan nabi yang mursal, nabi yang diutuskan, dan malaikat yang muqarrabin. Dia akan bersama dengan mereka. Siapa ni? Pemerintah yang adil. Dan senyata telah dikata orang, adalah umpama sultan yang adil seperti angin yang mengembangkan segala bunga dan mensuburkan segala roh hamba Allah. Dengan pemerintah yang adil, dia seumpama angin menyebabkan bunga subur, bunga berkembang baik. Itulah rakyatlah, bunga tu rakyatlah, rakyatnya berkembang baik. Dan mensuburkan segala roh hamba-hamba Allah. Menaikkan minat untuk pada agama. Jika pemerintah dia adil. Maka sayugia bagi raja, jangan ditaruhkan hijab. Jangan ditaruhkan sekatan. Jangan ada kalau bahasa sekarang, sepatutnya bagi pemerintah jangan ada appointment kalau nak jumpa. Itulah. Hijab tu appointment sekarang. Appointment tu hijab lah maksudnya. Nak jumpa, ada appointment. Tak ke hijab? Hijab lah tu. Tak boleh jumpa. Appointment. Kalau buat appointment, bila buat? 3 hari lepas. Tak boleh, kurang-kurang 2 bulan. Itu hijab lah tu. Hijab lah tu. Jangan ditaruhkan hijab. Jangan diletakkan appointment. Sebab apa ni? Yang jadi kesakitan orang yang kena zalim. Daripada masuk mengadu. Orang kena zalim nak mengadu, isi borang je cik. Lepas tu borang hilang. Isi lagi. Lepas tu borang hilang. Isi lagi. Duk jadi gitu aja. Sebab banyak sangat. Apa dia panggil? Banyak sangat syarat-syarat. Banyak sangat syarat-syarat. Jadi bila macam tu, nak kena isi tu, nak jumpa tu, nak sampai tu. Jadi menyebabkan orang kena zalim tak boleh mengadu. Orang nak mengadu apa-apa masalah tak boleh mengadu dekat pemerintah. Dan jangan ditaruh akan bawab. Bawab ni itulah. Sepatutnya cerita Ahmad Al-Bab tu, dia patutnya bawab. Itu salah sebenarnya tu. Betul.
Dia boleh salah lah. Albab tu pintu-pintu. Apa benda Ahmad pintu? Bukan. Dia ketuk tek 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 menangis budak tu kan. Hei, Ahmad pintu. Lepas tu, oh tak cantiknya. Pintu, albab. Ahmad albab. Yang cantiknya, Ahmad bawab. Bawab. Bawab ni albab jugalah. Maksudnya penjaga pintu. Akan bawab tu penjaga pintu lah. Jangan ada penjaga pintu. Jangan ada security. Jangan ada security duk jaga kat situ pula. Kenapa tak bagi masuk? Kepada pemerintah. Rakyat terhalang daripada nak jumpa pemerintah. Jangan ada dia kata. Yang menegahkan orang yang dhaif sampai kepadanya. Yang menegahkan orang yang ada masalah ni yalah dah pemerintah. Ada tanggungjawab. Nak settle ni. Jangan ada penjaga pintu. Bawab. Jangan ada hijab. Sekatan. Jangan ada sekatan. Jangan ada bawab penjaga pintu. Jangan ada appointment. Nak jumpa terus. Gitu. Kalaulah Sultan tu seorang, memang tak boleh jumpa dia. Tapi dia ada, dia panggil jabatan-jabatan orang tu. Orang tu lah, yang bawah tu lah. Takkan semua nak jumpa dia. Berjuta orang. Saya nak layan. Bukan dia lah. Dia akan lantik. Kita panggil apa? Jabatan ke kementerian? Jabatan-jabatan yang mewakili dia. Jabatan ni lah. Jabatan ni yang jangan ada sekatan-sekatan tu untuk jumpa. Sebab mana boleh dia buat semua. Daripada Maimun bin Mahran katanya adalah aku duduk pada Umar bin Abdul Aziz, maka berkata ia. Aku masih duduk zaman Umar Abdul Aziz. Kata Maimun bin Mahran. Maimun ni nama lelaki boleh, nama perempuan boleh. Maimun. Maka berkata ia, siapa ada kat pintu? Umar Abdul Aziz tengok kat pintu, ada orang jaga. Ada orang jaga kat pintu. Tapi Umar Abdul Aziz duduk dalam. Biasalah bos duduk dalam, ada orang jaga. Kemudian dia tengok ada orang datang. Naik unta, ada orang datang. Dia tanya siapa datang tu? Maka jawabnya seorang lelaki-lelaki. Turunkan untanya. Seorang lelaki baru sampai, nampak daripada jauh. Menyangka bahawa ia anak Bilal muazzin Rasulullah. Tu anak Bilal bin Rabah. Mengizinkan, dia nak masuk tak boleh lah, ada guard. Lepas tu lepas dah dia kata, oh kalau macam tu bagi masuk. Anak Bilal tu orang hebat. Bagi masuk. Mengizinkan ia dengan masuk, dia boleh masuk. Dan berkata ia, anak Bilal sound direct. Berkata ia anak Bilal sound direct. Dia sound apa? Telah menceritakan daku bapakku. Bapak aku cerita kat aku. Bilal lah. Bilal dengan Nabi gini Gini Bilal dengan Nabi kan. Bapak aku cerita bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa memerintah suatu daripada pekerjaan umat, dia pemerintah yang kontrol umat, yang menjaga kebajikan umat Islam. Kemudian maka ditaruh orang akan hijab. Orang letak guard, letak appointment, tak boleh jumpa direct. Macam kat depan tadi. Yang menegahkan mereka daripadanya. Melainkan mendinding Allah daripada kiamat. Allah akan dinding daripada kiamat nanti. Maka tatkala mendengar itu, berkata ia bagi orang yang menunggu pintu, jaga tadi, guard tadi, pergi kamu duduk di rumah kamu. Maka tiada dilihat akan seorang kemudian daripada itu duduk pada pintu. Tak ada dah orang jaga. Patutnya gitu. Nak masuk semua boleh masuk. Buat aduan masuk. Seorang ambil aduan. Tak, jangan menyusahkan. Dan jangan ambil aduan aja. Lepas tu hilang. Awak tak nampak fail yang tinggi tu. Buatlah kerja. Walk the talk. Cakap kan. Undilah kami akan untuk rakyat. Walk the talk. Jangan awak nampak banyak ni. Awaknya duduk bawah. Nak naik atas, ulur sikit. Jangan gitu. Ulur sikit saya bawa naik atas. Jangan gitu. Jadi bukan sekadar ambil aduan, selesaikan aduan tu. Dan jangan ada hijab. Akhir sekali tak ada dah. Umar Abdul Aziz orang tak nampak dah ada jaga kat depan. Dan kata Khalid bin Abdullah Al-Qusairi berkata ia bagi hijabnya, pengawalnya. Dia kata kat pengawalnya, apabila duduk aku pada tempat dudukku, maka jangan engkau tahan seorang masuk kepadaku. Kalau engkau cuma jaga aja. Tapi kalau orang nak masuk, kau jangan tahan. Kau cuma berhati, takut-takut ada orang gila masuk ke kan? Kan orang masalah ke? Ya? Maka bahawasanya wali yang memerintahkan pekerjaan orang, maksudnya orang yang memerintah kerajaan ni, tiada menegah orang masuk. Tiada menegah orang masuk kepadanya, melainkan 3 perkara. Yang boleh tegah orang masuk jumpa pemerintah 3 aja. Yang pertama, orang dungu yang benci ia sertanya melihat atas seseorang. Yang pertama, orang dungi, orang yang tak boleh nak kontrol. Bila nampak ni, kalau orang tangkap gambar, viral pemerintah ni dengan ni, menyebabkan jatuh martabat. Sebab ini orang dungu. Orang yang tak boleh kontrol.
Boleh halang dia daripada masuk. Yang kedua, atau pekerjaan yang syak atau jahat yang ditakut daripada bahawa dinyatakan kepada orang. Ataupun orang tak tahu orang baik, orang jahat, nak check dulu, nanti namanya pom, tembak, mati pula. Dua boleh halang. Yang ketiga, orang bakhil, benci ia meminta-minta orang padanya sesuatu. Dia tu orang bakhil. Orang yang kalau orang nak minta dia memang bakhil, memang kedekut. Tiba-tiba dia duduk dengan pemerintah. Orang takat gambar, kan dapat kredit kat dia. Maka jangan bagi dia. Bagi seolah-olah pemerintah tak nak duduk dekat dengan dia. Sebab kedekut punya orang. Macam itulah. Wallahu alam, sampai tempat dia dah. Memilih menteri yang baik pula akan datang. Dan Sayugia tu, bagi raja mengambil wazirnya. Wazir tu menteri. Lepas ni ada, mana ni? Ada kaedah atau cara untuk memilih menteri ataupun wazir. Bukan main boleh bantai saja. Jangan, tak ada cara-cara. Jangan, kalau tidak menteri pun buat problem, dialah yang kena, kan? Dialah yang kena, orang tinggi. Wallahu alam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.